Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sambung subtopik yang seterusnya, subtopik yang ke-25. Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullahu ta'ala buat tajuk Tarayanul Haidhi ba'da dukhulil waqti. Datangnya darah haid selepas masuk waktu. Dia boleh panggil tarayanu, boleh panggil turuwu. Turuwul mani', tarayanul mani'. Sama saja. Datang darah haid selepas masuk waktu. Maksud datang darah haid selepas masuk waktu ni ialah datang mani' secara umum, datang mani' selepas masuk waktu. Contohnya dia sembahyang zuhur, masuk waktu zuhur dalam keadaan suci. Tiba-tiba masuk waktu zuhur dalam keadaan suci. Masuk waktu zuhur dalam keadaan suci, maka wajib ke tak dia tu sembahyang waktu tersebut apabila datang haid? Maka berlaku perbahasan di kalangan ulama. Okey. Dia pun sebut وَيَجِبُ عَلَى امْرَأَةٍ حَاضَتْ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَأَدْرَكَتِ الْوَقْتَ مَا يَسَعُ فِعْلَهَا بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ وَلَمْ تَفْعَلْهَا قَضَاءُ هَذِهِ الصَّلَاةِ إِذَا طَهَرَتْ. Dia kata Wayajibu dan wajib ala mra'atin atas seorang perempuan. Sifat hadat yang telah berhaidlah ia seorang perempuan. Ba'da dukhuli waqti salati, selepas daripada masuk oleh waktu sembahyang. Dukhuli waqti idhafah masdar kepada fa'il. As-salati mudhafu ilaih. Selepas masuk oleh waktu sembahyang, tiba-tiba perempuan ni haid. Wa adrakat minal waqti, dan mendapati ia perempuan haid minal waqti jar majrur daripada waktu, mendapat maf'ulun bih ma yasa'u fi'luha, barang yang meluasi ia barang akan fi'laha, maf'ulun bih akan membuat akan sembahyang tu bi akhaffi mumkinin, dengan seringan-ringan mungkin. Bi akhaffi jar majrur, mumkinin mudhafu ilaih. Asalnya akhaffi itu adalah mamnu' min as-sarf, tapi boleh bagi bawah sebab dia menjadi mudhaf ataupun kerana idhafah. Walam taf'alha, dan tidak sama sekali membuat ia seorang perempuan akan sembahyang. Tidak. Walam taf'alha qada'u hadhihi as-salati idza taharat, dan tidak sama sekali membuat lam taf'alha wajib. Wajibu ala mra'atin, wajib ke atas seorang perempuan, sifat hadat yang telah berhaidlah ia perempuan, ba'da dukhuli waqti salati, selepas daripada masuk waktu sembahyang. Mana dah masuk waktu zuhur, tiba-tiba datang darah haid. Dia telah berhaid lah, datang darah haid tu. Batu wa adraka, dan mendapatilah ia perempuan haid itu minal waqti, daripada waktu, akan ma yasa'u fi'laha, akan waktu, akan barang, yakni akan waktu yang meluasilah ia barang itu akan membuatnya sembahyang bi akhaffi mungkinin, dengan sehabis-habis ringan mungkin. Ya khafi mungkin ini maksud dia buat sembahyang tu qadar rukun. Habis terah paling kurang qadar rukun. Nanti dalam kitab perbahasan Izalatul Iltibas, insya-Allah taala kita akan tunjuk sembahyang yang akhaffu mungkin. Sembahyang yang sekurang-kurang mungkin. Sekurang-kurang mungkin. Akhaffi mumkinin. Berapakah? Kalau 4 rakaat tu, sembahyang 4 rakaat zuhur contohnya, berapa minit yang diambil? Akhaffi mumkin. Kita akan tunjuklah. Kalau kita sekarang kodar-kodar gitu lah, mungkin 5 minit. Adakah 5 minit sungguh? Kita tengok nanti.
Walam taf'alha qada'u hadhihi as-salati id dhaharat. Dan tidak sama sekali membuat akan dia. Okey, walam taf'alha. Okey, berhenti situ. Dan tidak sama sekali membuat ia seorang perempuan haid akan dia akan semayang. Jawab itu fa'il yajibu. Qada'u tu fa'il dia. Wajib oleh qada'u hadhihi salati. Wajib oleh qada sembahyang ini. Qada'u hadhihi idhafat masdar kepada maf'ul. As-salati badal. Bila kena qada? Idza tahurat. Apabila suci ia perempuan tu. Jadi sekarang ni seorang perempuan ni dia haid. Bila haid? Selepas masuk waktu. Dan dia tu selepas masuk waktu, dia telah mendapat qadar yang meluasi sembahyang dengan seringan-ringan mungkin. Selalu orang kata macam mana? Apakah? Berapa minit kah? Kita ambil masa sembahyang zuhur contohnya, dengan ambil rukun saja. Berapa minit? Kita belum boleh kata 5 minit. Nanti insya-Allah dalam kelas izalatul iltibas, kita akan tunjuk berapa minitkah yang diambil apabila seorang sembahyang 4 rakaat zuhur contoh. Berapa minit yang diambil? Lepas tu kialah sembahyang asar dengan sembahyang isyak. Sembahyang 2 rakaat untuk orang musafir dan untuk sembahyang subuh, berapa rakaat? Akhafi mungkin. Berapa minit? Sembahyang 3 rakaat, akhafu mungkin. Berapa lama? Berapa minit? Akhafu mungkin ni maksudnya sembahyang yang hanya dia buat rukun sahaja, tak ada sunat. Berapa minit agak-agak dia ambil? Contoh kita kata 4 rakaat 4 minit. 5 minit. Yang maknanya dia hanya buat rukun saja. Tasbih tidak, tumaninah ada, Fatihah saja, sembahyang baca surah tak ada. Sembahyang pun salam pertama saja, Assalamualaikum, itu saja yang rukun. Berapa minit? Contoh kita kata 5 minit. Secara detail kita akan buat nanti, praktikal. Berapakah sembahyang akhafi mungkin berapa minit? Okey, sekarang kita pegang 5 minit dulu. Jadi waktu masuk waktu zuhur pukul 1. Dia masuk zuhur dalam keadaan suci. 1 5 minit. 1 10 minit, mari haid. Dalam keadaan dia tak semayang lagi. Maka nanti suci wajib qada sembahyang tersebut. Wajib qada sembahyang tersebut. 1. Au sallat awwal al-waqti wa tawwalat. Ataupun sembahyang ia perempuan tersebut awal al-waqti ay fi awal al-waqti mansub bin zail khafid. Pada awal waktu sembahyang dah. Masuk waktu zuhur pukul 1 dia sembahyang dah. Allahu akbar. Tapi masalahnya wa tawwalat dan memanjang ia perempuan tadi. Memanjangkan bacaan surah. Dia baca Baqarah. Dia baca Baqarah contohnya. Dia baca surah Al-Baqarah. Bila baca surah Al-Baqarah, panjanglah. Ambil masa 30 minit, sejam contohnya. Tiba-tiba, dalam 10 minit selepas masuk waktu, haid. Tengah rakaat pertama, haid dah. Padahal kalau ikutkan, kalau kita ringankan bacaan sembahyang kita, boleh dah 4 rakaat tu. Tapi disebabkan kita panjang baca panjang. Baca Baqarah. Menyebabkan tak sempat habis sembahyang. Thumma adraka hal haidu. Kemudian mendapatilah akan perempuan itu fa'il oleh haid. Haid itu mari. Wahia dalam keadaan bermula dia perempuan tu fis salah ay dakhilatun. Masuk ia dalam sembahyang ketika dia sembahyang. Tapi dia panjang bacaan dia. Sampai pi haid pula dalam tu. Maka batal sembahyang. Adakah dia kena qada? Maka maka sesungguhnya sya'an yajibu alaiha wajib ke atasnya seorang perempuan tadi fa'il al-qada'u oleh qada. Wajib qada. Aidan juga. Sebab apa wajib qada? Sebab dia sudah berada pada waktu yang mungkin boleh habiskan sembahyang pada waktu tersebut. Tiba-tiba tak boleh sebab dia memanjangkan bacaan. Maka wajib dia qada semula sembahyang nanti. Wadzalika wujubul qada. Dan bermula demikian wajib qada tu kerana apa? Sabitun khabar mahzuf. Sabit ia litamakkuniha, kerana bolehnya seorang perempuan tadi
minal adai jar majul, daripada menunaikan, yakni menunaikan sembahyang. Dia boleh tunai sembahyang dalam waktu, tapi disebabkan dia panjangkan bacaan sampai tak boleh habis dia sembahyang, batal sembahyang, maka kena qada sembahyang nanti. Bi akhaffi mumkinin, boleh mendapati, mungkin boleh sembahyang tu secara adaan, secara tunai itu bi akhaffi mumkinin, dengan seringan-ringan mungkin. Kalau dia buat qadar rukun saja, pasti boleh masuk habis sembahyang zuhur. Tapi disebabkan dia buat bacaan sunat, dia baca Fatihah pula, dia baca surah panjang, jadi panjang sembahyang tu. Bukan salah dah, tak salah ni. Nak kata qadar boleh qada tu. Qabla al-haidi, sebelum haid. Sebelum haid tu, dia ada masa kalau seandainya dia buat sembahyang qadar rukun, maka sempat habis sembahyang zuhur. Tiba-tiba dia tak buat begitu, dia buat benda sunat dan sebagainya. Tiba-tiba datang haid. Ataupun dia tak sembahyang lagi, tiba-tiba datang haid. Dua-dua masalah ni wajib qada. Wajib apa? Wajib qada. Ni dia panggil qurawul mani'. Okey. Okey. Wajib qada sembahyang apa? Sembahyang waktu sahaja. Sembahyang dalam waktu sahaja. Sembahyang dalam waktu sahaja, tak kira sebut kot. Tak kira sebut lah. Kalau tak sebut, kita sebut. Amma idza lam tudrik minal waqti qadral fardi. Adapun jikalau tidak sama sekali mendapatilah ia perempuan tadi daripada waktu, akan qadar fardu. Contoh kita kata, kalau dia ni seorang yang salamah, as-salamah, dia bagi pada dua orang. As-salamah dengan ghairus salamah. As-salamah ni orang sihat. Maknanya dia boleh ada kemungkinan waktu untuk berwuduk sebelum daripada masuk waktu. Maka orang ini tidak perlu kira sekali qadar waktu suci, tak payah. Qadar waktu bersuci, tak payah. Terus ambil qadar sembahyang yang sekurang-kurang sembahyang, iaitu qadar rukun. Berapa minit kalau 4 rakaat? Contoh 5 minit. 5 minit. Lepas tu dia pun pukul 1 suci, masuk zuhur. 1-3 minit sudah haid. Andai kata kalau dia sembahyang cukup dah 3 minit, tak cukup, maka tak wajib qada sembahyang. Tak wajib qada sembahyang sebab apa? Sebab tak dapat qadar masa, sekurang-kurang masa untuk sembahyang 5 minit. Tapi kalau dah 10 minit haid, maka jelas satgi dia wajib qada. Wajib qada sembahyang itu saja. Ini waktu zuhur. Waktu asar pun begitu juga. Masuk waktu asar, 10 minit kemudian, tak sembahyang lagi, tiba-tiba haid, nanti suci, wajib sembahyang asar sahaja. Tak payah qada balik zuhur, tak payah qada balik zuhur sebab dah buat zuhur. Ada orang kata kena buat zuhur juga sebab ihtiyat. Itu tidak ada dalam kitab. Ada orang kata sebab apa kena qada, padahal buat dah. Sebab dia kata ihtiyat. Tidak ada dalam kitab. Sebab apa kena qada sedangkan zuhur tadi dah buat dalam keadaan suci. Yang sekarang zuhur haidnya adalah pada waktu asar. Yang jadi isunya ialah kena sembahyang kena asar, kena tengok waktu, antara masuk waktu dengan waktu dia haid. Ada tak masa yang kemungkinan kita boleh letakkan waktu asar tu, sembahyang asar tu ketika itu? Boleh. Maka boleh kena qada sembahyang asar tanpa kena qada sembahyang zuhur sebab zuhur dah buat. Begitu jugalah mari mani' itu pada waktu isyak. Mari haid pada waktu isyak. Mana waktu maghrib dia sembahyang sebab suci. Lepas tu isyak dia mari haid. Kena tengok qadar tu pula. Cukup ke tak? Qadar dia tu boleh sembahyang isyak rukun saja. Boleh. Maka boleh qada sembahyang waktu pas suci. Tak boleh, maka tak wajib qada sembahyang isyak. Boleh, maka wajib qada isyak saja tanpa perlu qada maghrib sebab maghrib sudah buat. Kalau ada yang kata kerana ihtiyat, tidak betul. Ihtiyat ke mananya dah yakin suci. Dah yakin suci waktu maghrib, waktu zuhur tu, kenapa nak ihtiyat lagi? Ihtiyat apa bendanya? Kononnya dia kata ihtiyat kut lah mari darah waktu zuhur dah. Tak ada kut tak ada main dalam fiqh. Ingat kaedah al-yaqin
la yuzal bisyak. Yakin tidak dapat hilang dengan sebab syak. Jadi sekarang yakin dengan aku ni suci. Payanglah. Loh. Ada haid ke tak? Syak terhadap haid, ragu terhadap haid tidak akan mengangkat kewajipan sembahyang. Kerana manik dia itu tidak yakin. Manik dia itu tidak yakin. Sebab tu antara benda yang wajib bagi seorang perempuan, cek farah tiap-tiap kali masuk waktu paling kurang. Tiap-tiap kali masuk waktu ada kedok darah. Ataupun pada waktu ketika dia tu berasa ada darah, dia pergi cek, ada dah. Ataupun berasa ketika itu dah suci daripada darah, dia cek suci sungguh. Ataupun kalau cek ada lagi, maknanya haid lagi lah, fatrah. Nah, ni antara benda yang kesilapan besar oleh sebahagian pihak, kata kena wajib qada semula zuhur padahal sudah buat zuhur. Atas alasan ihtiyat. Salah. Itu salah yang fatal lah. Yang tidak dalam kitab. Bukalah kita. Kalau ada orang kata, ada dalam kitab Sabilah, bab awqatis salah. Lah, sama je dengan kitab Tuhfah Nihayah Murni. Dia sedang bahas. Kalau wajib qada sembahyang zuhur sekali tu, ketika mana bab izalatul manik tadi. Izalatul manik, betul lah. Izalatul manik tadi tu. Hilang haid. Ataupun habis haid pada waktu asar. Wajib sembahyang asar, wajib sembahyang zuhur. Kalau mendapat qada takbiratul ihram, masa dia itu pada waktu asar. Wajib sembahyang zuhur, wajib sembahyang asar. Itu baru betul. Sebab sebelum zuhur tu, sebelum masuk waktu asar tu, yakni waktu zuhur dia tak sembahyang. Sebab dia haid. Masuk waktu asar, haid hilang. Maka bila haid hilang, adakah wajib sembahyang asar? Wajib. Kalau dapat qada takbiratul ihram. Wajib tak sembahyang zuhur? Wajib juga kerana dia waktu yang boleh dijamakkan dengan asar. Dia panggil waktu uzur bagi zuhur. Macam mana lagi? Amma idza lam tudrik. Adapun jikalau tidak sama sekali mendapatilah ia perempuan haid itu daripada waktu qadral fardi dan akan qada fardu. Tak dapat. Contohnya 5 minit dia perlu sembahyang, tiba-tiba 3 minit selepas masuk waktu haid. Maka fala yajibu 'alaiha 'alal haid qada'uha qada'us salah. Tidak wajib ke atas perempuan haid fa'il. Oleh qada akan sembahyang. Tak wajib lah. Sebab tak dapat masa. Wadzalika, dan kerana demikian itu, wadzalika adamu wujubi qada'iha 'alaiha. Dan demikian itu, bermula demikian itu, demikian tidak wajib qada sembahyang atasnya tu, sabitun khabar. Sabit ia bi'adami tamakkuni, kerana tidak ada kebolehan min fi'lis salah, daripada melaksanakan sembahyang. Tak ada kemampuan. Sebab 3 minit je. Mana boleh nak buat sembahyang 3 minit? Paling kurang 5 minit. Ini kalau orang yang as-salamah, kalau orang yang sejahtera. Kalau orang yang salasil baul, tambah pula waktu taharah. Sebab salasil baul, istihadah, kan dia kena cuci farah, sempal, pakai cawak, ambil masa tu. Berapa masa untuk itu? Contoh kita kata 5 minit. Maka untuk dia 5 minit campur 5 minit 10 minit. Untuk orang yang salasil baul, istihadah dan sebagainya, kerana dia tidak mungkin untuk bersuci sebelum masuk waktu. Untuk orang tayamum ke samalah. Kerana dia tidak mungkin untuk bersuci sebelum masuk waktu. Maka selepas masuk waktu dia boleh bersuci dah. Maka tempoh bersuci dikira waktu tu. Kemudian masuk sekali waktu sembahyang. Berapa qadar minit 2 ni yang dapat ketika masuk waktu nak sembahyang? 10 minit contohnya. Pukul 1 masuk waktu. Tak sembahyang lagi. 1 suku, adakah wajib sembahyang? Orang ni wajib sembahyang. Kerana sudah telus 10 minit dalam 15 minit tu. Yang mana 10 minit tu qadar untuk dia bersuci, qadar untuk dia apa? Qadar untuk dia sembahyang. Qadar untuk dia sembahyang. Ni turul mani'. Dia ada satu perbahasan lagi, izalatul mani', yang mana ambil qadar sembahyang dan qadar suci. Itu nanti kita bahas dalam izalatul intibah lah. Sebab dalam kitab ni tadi izalatul intibah, dari zawalul mani' tak terang bab tu, kita akan bincang dalam izalatul intibas. Kita akan bincang izalatul intibas. Yang mana kalau zawal mani' ni kan ada perbahasan. Kalau hilang mani', kemudian datang semula mani'. Hilang mani', contoh hilang mani', maknanya haid.
hilang haid. Hilang haid, contoh pukul 6. Pukul 6 hilang haid. Pukul 6 hilang haid. Kemudian gila pula lepas pada tu. Bila gila? 15 minit kemudian. Adakah dia wajib sembahyang asar saja atau sekali dengan sembahyang zuhur? Tu akan datang. Sebab tempoh dia tu, gila tu sampai lepas isyak lah contoh. Haid berhenti pukul 6. 15 minit, kemudian gila sampai isyak. Adakah dia wajib sembahyang asar saja ataupun sekali qada zuhur? Hak tu dalam Izalatul Iltibas kita bahas. Sebab dia tak bahas sini. Sebab dia seolah-olah fokus kepada haid saja. Tak apalah. Kita ikut kita. Qala, dia kata, kama law halakah. Ni panggil nisbah masalah lain. Samalah masalah ni, tak perlu qada semayang kerana tak mungkin dapat waktu tu. Seperti mana? Kama law halaka nisabuz zakati. Seperti mana jikalau hancur ataupun rosaklah oleh nisab zakat. Mana nisab zakat ni? Nisab berapa nisab? Nisab contohnya RM20,000 contoh. Dekat-dekat nak sampai haul setahun, tiba-tiba jadi RM10,000 je. Kena bayar hutang RM10,000 dengan segera. Maka, wajib tak dia wajib bayar zakat? Tak wajib. Padahal lagi 2 hari nak cukup setahun. Tak wajib lah. Sebab halakan nisab. Qabla tamakuni, sebelum boleh min adaiha adai zakah. Sebelum boleh daripada melaksanakan zakat. Contohnya, dia cukup haul lagi 2 hari. Nisab dah ada ni, RM20,000 contoh. Ataupun RM30,000. Tiba-tiba kena bayar hutang segera. Jumlahnya RM20,000. Daripada RM30,000. Tinggal RM10,000. RM10,000 tak cukup nisab. Adakah wajib zakat lepas 2 hari tu? Tak wajib. Kerana tidak ada kemungkinan untuk kewajipan dia bayar zakat. Dia kira masalah zakat. Habis. Wa dhahaba ba'dul ulama'i. Telah berpandanganlah fa'il oleh sebahagian para ulama'. Ba'du fa'il al-ulama'i mudafu ilaih. Ila liktifa'i bi'idraki rak'atin. Dengan memadai mendapatkan satu rakaat atau takbiratin ataupun takbiratul ihram fil waqti, pada waktu tersebut, fi wujubi qada'iha, pada kewajipan mengqada sembahyang ba'da tuhri, selepas daripada suci. Okey. Ni masalah apa? Turuwul mani'. Ada sebagian ulama berpendapat wajib qada sembahyang bagi perempuan haid bukan kalau dapat qadar semua waktu sembahyang dalam, bukan. Kita sekarang ni baca terang berkenaan turuwul mani'. Turuwul mani' apa dia? Datang mani'. Maksudnya sebelum masuk waktu dia suci. Kita kata atas pandangan mu'tamad, contoh waktu zuhur pukul 1 dia suci. Satu suku mari haid 15 minit lah. 15 minit tu telus ke tak untuk sembahyang zuhur, sekurang-kurangnya 4 rakaat dalam 15 minit tu dapat. Maka atas pandangan mu'tamad kena suci. Tapi ada pandangan ulama kata tak sampai tunggu 4 rakaat ataupun semua sembahyang, bahkan dengan qada mendapat serakaat pun boleh. Bahkan ada yang berpendapat juga macam zawal mani', iaitu takbiratul ihram. Dapat takbiratul ihram ketika awal waktu pun wajib qada dah. Sebagian ulama begitu. Jadi untuk turuwul mani' 3 pandangan. Pandangan mu'tamad, qadar semua sembahyang. Pandangan kedua, qadar serakaat. Pandangan ketiga, qadar takbiratul ihram saja. Fil waqti fi wujubi qada'iha, pada wajib oleh qadanya qada sembahyang ba'da tuhri, selepas suci. Kenapa dia kata begitu? Wa dzalika wujubu qada'iha ba'da tuhri, itu sabit ya lil hadits sabiqi, kerana berdasarkan hadis yang terdahulu. Apa hadis terdahulu? Yang tadi itulah man adraka salata man adraka rak'atan minas salati faqad adraka salah. Barang siapa yang mendapatkan serakaat, maka dia telah mendapat sembahyang. Fa hukmu awalil waqti hukmu akhirih. Maka bila begitu, maka bermula hukum awal waktu itu khabar. Hukmu akhir waktu ialah hukum akhir waktu. Makna zawalul mani' dengan turuwul mani' pada masalah pandangan yang bukan mu'tamad ni sama je. Qada takbiratul ihram ataupun qada serakaat yang khilaf pada zawal mani'. Bukannya qada dapat 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar dalam masa suci yang dia tak pernah buat lagi sembahyang. Tiba-tiba haid, kena qada sembahyang tu, bukan. Ni pandangan yang bukan mu'tamad lah.
Dia sama macam zawalul mani'. Dia kata. Pandangan mu'tamad, dah tak sama. Turul mani' kena dapat masa waktu dia tu 4 rakaat dalam waktu. 4 rakaat tu qadar 5 minit contohnya, maka masa waktu lepas 5 minit dia suci, tiba-tiba haid, maka dia ada kemungkinan untuk semayang. Dia tak semayang, wajib qada ketika suci. Tu bagi orang yang as-salamah lah, orang yang sejahtera. Bagi orang yang istihadah dan salasil baul, maka tambah pula masa. Masa apa? Masa bersuci. Kerana tidak mungkin dia bersuci sebelum daripada masuk waktu. Kerana tidak sah bersuci sebelum pada masuk waktu bagi orang istihadah, orang salasil baul dan orang yang seumpama dia, daimul hadath. Kerana syarat sah bagi orang yang taharah, daimul hadath, istihadah, salasil baul dan seumpamanya ialah masuk waktu. Contohlah. Qala, dia kata, was-sahihu ay wal qaulus sahihu, bermula pandangan yang sahihnya ialah huwa dhamiru faslin, ialah ar-ra'yul awwalu, pandangan yang pertama dalam isu turul mani'. Pandangan sahih, pandangan pertama, iaitu apa dia? Dapat qada 4 rakaat dalam waktu, bukannya qada takbiratul ihram, bukannya qada serakaat seperti mana zawalul mani', bukan. Mana masuk waktu pukul 1, berapakah qadar sembahyang zuhur sekurang-kurangnya? Ini qadar rukun yang kita buat habis sembahyang zuhur. Contoh 5 minit. Dah 5 minit berlalu, 10 minit berlalu, 15 minit berlalu, tiba-tiba haid. Adakah wajib qada sembahyang zuhur kalau dia tak buat lagi? Wajib qada. Begitu juga asar lah, kita buat zuhur ni contoh lain lagi, asar boleh juga. Mari waktu asar pukul 4. 4-5 minit tak sembahyang lagi. 4-10 minit tak sembahyang lagi. 4-15 minit, mari haid. Wajib tak qada asar? Wajib qada asar tanpa wajib qada zuhur semula kerana zuhur dia telah buat. Tak perlu qada zuhur kerana ihtiyat tidak ada. Maka dia pun kata, fa in qulta, maka jikalau berkata oleh engkau, lima iktafu. Baca 5 tu. Kenapakah memadai oleh para ulama fil wujubi, pada kewajipan, ai wujubi salah ataupun wujubi qada'is salah, wajib qada sembahyang inda zawalil mani'i, ketika hilang mani'. Mani' sini siapa dia? Haid. Pada masalah hilang mani', para ulama memadaikan wajib qada tu bi idraki qadril ihrami, dengan mendapat akan qada takbiratul ihram. Sedangkan walam yaktafu. Situ baca walam pula. Walam yaktafu, dan tidak sama sekali memadai oleh para ulama bidzalikal wujub, dengan demikian wajib sembahyang tu inda tarayanil mani', ketika datangnya mani'. Yakni tidak memadai akan biidraki qadril ihram. Kenapa dia kata? Waktu masalah turul mani', kenapa tidak memadai ataupun para ulama kata tak apalah qada sembahyang juga kerana dapat takbiratul ihram, qada takbiratul ihram. Kenapa tak kata begitu? Sedangkan ketika zawalul mani', hilang mani', hilang penghalang, dia mendhabitkan sekurang-kurangnya dapat qada takbiratul ihram, maka wajib qada sembahyang. Kenapa begitu? Balistaratu, bahkan mensyarat oleh mereka itu ulama, idraka qadrus salah, mendapatkan akan qada sembahyang. Untuk turul mani', kena mendapatkan semua sembahyang dalam waktu tersebut. Kalau dapat waktu qada semua sembahyang waktu tersebut, dia tak sembahyang, wajib qada. Contoh tadilah 4 rakaat zuhur. Masa 5 minit. Lepas masuk waktu, 5 minit kemudian, 10 minit kemudian, datang pula haid. Wajib qada sembahyang, kalau tak sembahyang lagi, wajib qada. Kenapa disyaratkan masuk 4 rakaat dalam waktu ketika masalah turul mani'? Kenapa masalah zawal mani' hanya qada takbiratul ihram saja? Kena qada dah. Kena sembahyang dah. Maka jawabnya, fal jawabu, maka bermula jawabnya, jumlah tu khabar, annahu, bahwasanya sya'an inda zawalil mani'i, ketika hilang mani', mani' sini haid lah, ketika hilang haid, yumkinuhul bina'u, boleh, membolehkan akan dia, akan seorang maf'ulun bih fa'il, al-bina'u ni makna bina'us salah, membuat sembahyang. Okey. Seseorang kalau hilang mani' ni biasanya di akhir waktu. Betul? Ataupun pertengahan waktu kan ikutlah. Jadi bila dia akhir waktu, kenapa kena syarat qada takbiratul ihram untuk dia qada? Kerana
Orang yang telah berada di akhir waktu boleh sembahyang dah. Boleh sembahyang dah. Kemungkinan nak sembahyang tu boleh. Walaupun secara qadaan, faham? Walaupun secara qadaan, kemungkinan nak sembahyang tu boleh dah. Walistidraku ataf, dan mendapat sembahyang lah. Walistidraku ay istidrakul as-salah ba'dal waqti, selepas waktu, iaitu selepas masuk waktu. Selepas, contoh kita kata waktu zuhur, waktu asar pukul 4 petang. Okey, boleh dah waktu tu kita sembahyang, boleh dah. Sampai pukul 7 masuk maghrib. Pukul 7:05 kita boleh tak sembahyang asar lagi kalau dia tak sembahyang lah? Boleh tak? Boleh. Tapi sebagai qada lah. Tu yang dia kata tu. Bila berada di akhir waktu, boleh dia nak sembahyang asar dah. Walaupun luar waktu. Bukan nak suruh sembahyang luar waktu ni. Nak kata boleh dah sembahyang. Okey. Ba'dal waqti. Liwuku'i dhalikal waqti. Liwuku'i dhalika imkanihi al-bina'a tu. Imkanil bina' tu. Kerana berlakunya zalika imkanil bina'. Kerana berlakunya demikian itu, demikian kemungkinan nak buat sembahyang tu boleh berlaku fi akhiril waqti, pada akhir waktu. 5 minit sebelum habis asar, boleh tak sembahyang asar? Boleh. Seminit sebelum habis asar, boleh tak sembahyang asar? Boleh. Habis dah waktu asar, masuk waktu maghrib, boleh tak sembahyang asar? Boleh sembahyang. Dari sudut boleh sembahyang, bukan suruh sembahyang. Jadi bila boleh juga, bolehlah, maka wajib sembahyang. Tapi dengan syarat dapat qadar takbiratul ihram. 2 saat, 3 saat. Sebelum masuk waktu yang seluruhnya, dapat, maka wajib qada. Okey. Wala kadzalika zawal mani'. Dan bukanlah seperti demikian hilang mani' itu inda tarayanil mani'. Ketika datang mani'. Ketika datang mani', hukum dia lain sikit. Dia tak macam zawalul mani'. Kerana apa turul mani'? Dia syaratkan masuk semua sembahyang dalam waktu. Dia tak syarat takbiratul ihram. Kerana li'adami imkani taqdimus salati ala waqtiha. Kerana tidak mungkin mendahulukan akal sembahyang atas waktunya waktu sembahyang. Okey, contoh. Masuk sembahyang zuhur atau waktu asar lah kita ambil. Waktu asar pukul 4. 4:03 dia mari haid. Dia tu orang yang sejahtera, orang yang bukan salasil baul. Maka cukup ke tak 3 minit tu untuk buat sembahyang asar akhaffi mungkin. Andai kata kalau sembahyang asar tu perlu ambil masa. Kalau sembahyang akhaffu mungkin tu mengambil masa 5 minit. Jadi sekarang ni 3 minit dia suci. Adakah mungkin dia boleh sembahyang sebelum waktu asar untuk dia sembahyang asar? Tak boleh. Maka sebab itu ulama dia dalam bab turul mani', datang mani', dia dhabitkan boleh kena sembahyang, wajib qada sembahyang kalau dapat qadar waktu masuk semua sembahyang dalam dia. Bukannya qadar takbiratul ihram, apatah lagi serakaat, bukan. Sebab beza. Kalau dalam zawal mani' mana akhir-akhir itu hilang darah. Pada waktu akhir. Boleh tak ada sembahyang? Boleh sembahyang. Walaupun qadaan. Tapi kalau untuk permulaan waktu, datang haid, kemungkinan boleh buat sembahyang, kemungkinan boleh tak buat sembahyang. Kerana tidak mungkin seseorang itu sembahyang sebelum masuk waktu. Mesti waktu masuk waktu baru sembahyang. Baru sembahyang. Maka 3 minit selepas masuk waktu, boleh tak telus sembahyang 4 rakaat? Tak telus. Maka seolah-olah tak ada wajib. Tak wajib sembahyang. Maka tak wajiblah sembahyang orang haid yang datang ketika masuk waktu asar, iaitu pada awal waktu asar, yang tak dapat telus semua rakaat 4 ni dalam waktu tersebut. Ketika antara masuk waktu dan haid. Bagi orang yang sejahtera lah. Bagi orang yang salasil baul dan sebagainya ni, tambah pula waktu taharah. Sempat ke tak masa tu? Dapat ke tak masa tu? Kalau dapat, wajib qada semula. Kalau tak dapat, tak wajib qada zuhur. Kalau tak dapat, wajib qada asar sahaja. Zuhur tak payah qada balik kalau dah buat. Kalau tak buat, qada lah. Nabi wallahu a'lam. Bermula Allah itulah yang maha mengetahui. Dia sebenarnya ada tatimani. Dia tu tatimmatani. 2 pelengkap. Dia sebenarnya dalam masuk tajuk yang sama. Cuma kita ni dah terlajak dah ni. Dah dekat pukul 8 dah. Kalau kita baca lagi 8 lebih lah. Kita baca lain kali insya-Allah taala. Wallahu taala a'lam.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.